Sebenarnya cerita ini banyak disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW, iaitu tentang hari akhirat nanti. Banyak kali, beberapa kali Rasulullah SAW memberitahu pada para sahabat, ana faratukum ala haudi, aku menunggu kamu di kolam kausarku. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya Allah kata kami berikan kamu wahai Rasulullah kolam kausar. Jadi Nabi kata aku tunggu kamu umatku di kolam kausar di hari kiamat nanti. Jadi terjadilah satu pertanyaan daripada para sahabat, ya Rasulullah, kami sentiasa bersamamu, bolehlah kamu kenal kami untuk panggil kami datang ke kolam kausar. Bagaimana umatmu yang tidak sempat denganmu, termasuk kita yang ada di tahun 2023 ni, 1445 Hijrah dah, 1400 tahun lebih dah. Macam mana Nabi SAW nak kenal kita yang dia tak pernah tengok, nak panggil kita? Kerana ada riwayat menyebut Nabi SAW bila dia tengok umat dia, dia kata halumma, halumma, datang, mari. Maksudnya mari minum ke kolam kausarku. Siapa yang dapat minum di kolam kausar, tanda dia akan dapat syurga Allah. Allahumma jalna minhum. Jadi sahabat tanya, macam mana kami bolehlah kamu panggil, mari, mari. Umatmu yang duduk di Terengganu, orang Kuala Lumpur, orang Pahang, orang Kedah, orang Perak, orang Singapura, orang Ukraine, orang di zaman moden yang tak sempat dengan Nabi, macam mana? Ada satu riwayat, kata sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, ata'rifuna yauma izin, adakah pada hari itu kamu dapat kenal kami? Ada suatu hadis Nabi SAW berkata, naam, ya, saya kenal kamu sekalian. Daripada apa? Innakum satuda'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Kamu nanti akan dipanggil sebagai umat aku kerana dikenal ada tanda ghurrah muhajjalin. Muka kamu mengeluarkan cahaya, tangan dan kaki kamu mengeluarkan cahaya cerah. Min asaril wudu, daripada kesan mengambil wudu. Dan ada riwayat yang menyebut Nabi SAW menyebut, kalau kamu ada seekor kuda yang warna putih dan kuda itu masuk di kandang hayawan yang berwarna hitam, adakah kamu dapat kenal kuda kamu? Ya, daripada kuda yang putih mudah dikenal. Maka ghurrah muhajjalin ini satu khususiyah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kerana ada riwayat yang lain, Nabi SAW bila ditanya macam mana kamu kenal kami, lakum sima, bagi kamu ada tanda. Tanda mana? Yang laisat min qablu minal umam, sebelum ini daripada umat-umat yang lain tidak ada tanda ini. Jadi ulama bersetuju bahawasanya umat Nabi Muhammad SAW ada tanda istimewa lain daripada yang lain, belum ada pada umat yang dulu, ghurrah muhajjalun. Dalam satu hadis Nabi kata, faman istata'a minkum an yutila ghurratah falyaf'al. Kalau kamu mampu panjangkan ghurrah dan muhajjal itu, kalau mampu cerahkan lagi, maka ambillah wuduk itu biar lebih. Betul dalam kitab-kitab fiqh dia kata sunat kita ambil wuduk Ustaz biar lebih daripada had yang wajib. Kalau muka sampai ke bawah, kalau kepala biar sampai ke atas, kalau walaupun Allah kata mana wa aidiakum ilal marafiq, yang wajib sampai ke siku, tapi basuh je biar ghurrah muhajjalun itu biar sampai dekat ketiak, sampai dekat bahu, supaya lebih banyak lampu yang menyala atas umat, atas kita, biar cerah lagi, lebih cerah, lebih baik. Dan Nabi akan panggil kita halumma, halumma. Walaupun Nabi tak pernah sezaman dengan kita, tapi Rasulullah tetap akan dapat cam dengan alamat, dengan qarinah, iaitu ghurrah muhajjalun yang tidak ada bagi umat-umat sebelum ini.
Alhamdulillah. Jelas Ustaz Nak jelas dengan masyayikh-masyayikh kita yang ada di hadapan lah. Saya ni bagi reka-reka boleh lah. Dah hak sebelah kanan ni okey, dengar dah. Dengar dah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Baik Ustaz, firman Allah Taala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ni ayat nombor 56 Ustaz lepas tu ada orang buat pelik kereta 56. Sebab nak ingat kepada selawat Allah. Selawat tadi Ustaz. Oh, nombor 56 pelik. 56 pelik. So, dah Ustaz pelik apa? Kita tak ada nombor Ustaz. Bakal kerja je. Okay, baik Ustaz Baik. Jadi hak yang disebutkan hadis Nabi, barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah selawat kepadanya 10 kali. Istimewanya selawat kepada Nabi. Yang dimaksudkan dengan selawat Allah Ta'ala kepada orang selawat ke Nabi tu macam mana Ustaz? Apa maksud Allah selawat ke atas Nabi? Kepada orang yang selawat ke Nabi. Orang yang selawat ke atas Nabi, Allah selawat ke atas dia. Soalan dia, maksud yang Allah selawat kepada apa makna Allah selawat ke atas orang yang berselawat? Alhamdulillah. Kita mari malam ni pun berkat salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya suka kadang-kadang kita baca kitab-kitab manaqib, kisah-kisah orang hebat-hebat. Di antaranya diceritakan Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan. Dia ni selawat ke atas Nabi SAW selepas solat subuh, sebelum naik matahari 70,000 kali. Allah Rabbi, 70,000 kali Ustaz. Saya teringat ada satu hadis Nabi SAW sebut, Aulan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan atau kama qala. Orang yang paling hebat, orang yang paling molek, orang terbaik dengan aku nanti pada hari kiamat, yang paling banyak selawat kepada aku. Sebab itulah siapa yang berselawat sebenarnya dia telah melakukan satu amal yang sangat hebat. Bila sebut selawat Ustaz, orang itu sudah bekerja dengan Allah. Kita kena ingat, kita ni kerja dengan tokek, kerja dengan kerajaan, kerja dengan swasta, kerja dengan NGO, kerja dengan anak beranak sendiri, kerja dengan kawan-kawan. Kerja yang paling cepat kaya kerja dengan Allah. Memang cepat kaya dan garanti tidak akan miskin. Siapa yang kerja dengan Allah Ustaz, dia tidak akan rugi. Tapi kalau kita kerja dengan makhluk, boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Yang banyaknya rugi. Tapi kalau kerja dengan Allah, tijaratan lan tabur. Perniagaan, satu skim perniagaan yang lan tabur, digunakan dengan lan nafi istiqbal. Lepas pada ni, kamu tidak akan rugi lagi sampai ke bila-bila pun. Jadi siapa kerja dengan Allah, sebut selawat Allahumma salli ala Muhammad, dia sudah bekerja dengan Allah. Bila sudah bekerja dengan Allah, bukan kerajaan dunia yang akan bayar gaji dia, Allah akan bayar gaji. Antara gaji yang Allah bayar, man salla alayya maratan wahidah sallallahu alaihi asyara, siapa selawat ke atasku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Kenapa begitu banyak bayaran? Kerana Allah ni ghaniyun anil alamin. Dia yang lebih kaya dari seluruh alam ini. Kita gabunglah semua billionaire dunia. Nah, semua orang paling kaya dalam dunia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, gabung semua, tak dapat lagi title kaya. Baru title fakir miskin. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, darjat kamu sebenar fuqara saja. Kalau orang Terengganu panggil basak terai. Kalau orang luar papa kedana. Fuqara ni basak terai. Sangat-sangat teruk pada miskin lagi. Itu darjat kita je lah. Jadi apakah makna sallallahu alaihi biha asyara?
Siapa yang selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sekali selawat, atau salatullah wa salamuhu alaih, sekali je selawat, sallallahu alaihi biha asyra, Allah selawat kepadanya 10. Tak kira malam ni, kemarin, esok, sampai bila-bila, siapa selawat kata Nabi SAW sekali, Allah selawat ke atasnya 10. Itu satu riwayat. Ada riwayat dalam kitab Musnad Imam Ahmad, 70 marrah, 70 kali. Sekali kita selawat 70. Tapi yang masyhur kita ambil yang 10. Apa makna Allah selawat? Telah dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain. Antaranya dalam riwayat Abi Burdah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebut siapa yang selawat 10 kali sallallahu alaihi biha asyra salawatin, Allah akan selawat pula atasnya 10 selawat. Kemudian warafa'ahu biha, Allah akan angkat dengan sebab satu selawat itu asyra darajat, 10 darjat. Allah 10 pangkat Allah bagi atas satu selawat. Wa katabalahu, dan Allah tulis pula biha dengan sebab satu selawat tadi asyara hasanat, 10 pahala pula. Allahu Rabbi wa maha anhu asyara sayyiat, Allah akan hapuskan daripada orang itu 10 dosa. Bayangkan kita kata tadi Rabi'atul Adawiyah 70,000 kali selawat sebelum naik matahari. Kita bagi-bagi bilang witi. Lagi 20 ya, 30 ya, 50 ya, nak. Duk fikir nak dapat duit. Jadi sekarang kita ubah. Kita ikut yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah ini dia ambil dunia, tapi dia carinya akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalan last Ustaz. Soalan terakhir. Soalan terakhir Ustaz. Masa kita pendek. Pendek sangat Ustaz. Yeah. Mencemburui kita. Ustaz, ada dengar hadis orang kata di hari akhir esok ramai orang cari Nabi. Ya. Tapi Nabi tahan dia. Nabi tahan dia supaya dia dok mari kat Nabi. Bahkan Nabi halau pula dia. Betul ke cerita ni Ustaz? Di hari akhirat umat Nabi kena halau. Kena halau. Nabi yang halau. Nabi halau. Ya ke dok? Alhamdulillah, satu soalan yang bagus. Saya jawab ni sekadar tahu. Memang sambung daripada cerita yang pertama tadi, disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi kata, ana faratukum alal haudi, aku menunggu kamu semua di kolam kausarku. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah, barang siapa yang minum kolam kausar, dia akan melintas siratul mustaqim menuju ke syurga Allah. Dan siapa yang dihalau daripada minum di kolam kausar, na'udzubillah, dia akan jatuh dalam neraka jahanam. Azza Allahu Rabbi. Memang benar cerita ada umat Nabi SAW yang Nabi kenal. Nabi kata, sayati alayya aqwamun, lagi akan datang ke atas aku di hari mahsyar nanti di kolam kausarku. Aqwamun, beberapa kaum, ramailah, bukan beberapa orang. Aqwamun ni satu kaum ramai. Aqwamu mana ramai lagi, beberapa kaum ramainya. Yang a'rifuhum, aku kenal mereka. Wa ya'rifuni, mereka kenal aku. Kata ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini, maksudnya yang datang itu ada pada muka mereka ghurrah muhajjalun, tanda mereka pernah solat, sujud kepada Allah. Tetapi dihalang antara mereka dengan aku. Nabi kata, wa yahalu baini wa bainahum, malaikat halang, tak boleh, tak boleh pergi kat Rasulullah. Memang umat Rasulullah, dan Nabi pun mula-mula panggil, halumma, halumma, mari, mari, mari. Tiba-tiba yuhalu baini wa bainahum, dihalang antara mereka, padahal mereka umat aku. Ada satu riwayat dia kata, aqwamun min ummati, yang aku kenal mereka itu memang umat aku, ada kesan-kesan min asaril wudu. Jadi
Kenapa dia halang? Nabi kata, itu umat aku. Innahu min ummati. Innahu min ummati. Mereka umat aku. Jangan sekat aku dari minum Qaul Kausar. Kerana bila disekat, tak minum Qaul Kausar, masuk neraka dia. Katanya satu suara, kata ulama, iaitulah malaikat. Innaka ya Rasulullah la tadri ma hadasa ba'dak. Kamu Rasulullah, kamu tidak tahu setelah kamu wafat apa yang mereka lakukan setelah kamu tiada. Allahu Rabbi. Maksudnya mereka menidakkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan mengiyakan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab-kitab syarah ada banyak sebut perkara ini. Dalam kitab apa benda ni, syarah Mishkah tu, Masabih, Syekh Ali Mula Al-Qari Al-Hanafi sebut dengan panjang lebar, iaitu firqah-firqah yang sesat, seperti Khawarij, seperti golongan-golongan yang keluar menentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang menghalalkan yang haram, yang melakukan dosa terang-terangan, yang Allah berikan dia berkuasa menjadi kerajaan, dijadikan kerajaan menzalimi rakyat dia sendiri. Ini orang-orang yang dihalang. Lalu Nabi bila dengar mereka ini melakukan perkara-perkara karuk seperti ini, Nabi mengeluarkan satu ucapan, suhqan, suhqan. Pergi, pergi. Kalau kita tengok, berambus daripada sini. Jangan minum di kolam Kausarku. Allah Rabbi. Padahal aku kenal mereka. A'rifuhum wa ya'rifuni. Aku kenal mereka umat aku. Mereka pernah semayang. Mereka orang mengambil wuduk. Dan mereka pula kenal aku. Maknanya dengan solat saja belum lagi kita dapat selamat. Dengan solat saja pagi petang 5 kali sehari, malam tahajud sampai pecah kepala sujud, 13 jahit semayang tahajud pecah dahi, belum tentu. Kerana apa? Ada kesan ambil wuduk, tapi lain yang Nabi suruh, lain yang dia buat. Na'udzubillah. Yang benda ni banyak berlaku di zaman ini. Lebih-lebih sekarang 2023. Saya rasa inilah yang Nabi sebut dalam satu hadis, sayatina 'alan nas sanawatun khada'atun, akan berlaku ke atas manusia zaman-zaman yang penuh kacau bilau, penuh karut marut, yang yukazzabu fiha al-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang yang bercakap benar pada zaman kita ini dikatakan bohong, 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 berdagang agama dan sebagainya. Tapi orang yang bercakap bohong, 15 mikrofon tunggu di depan. Kita tengok sekarang, kalau 20 tahun dulu Ustaz, semua mengaku umat Muhammad, betul. Masih ada lagi orang yang bercakap bohong, betul. Tapi 20 tahun lepas, orang bercakap bohong, orang rasa segan dan malu kalau orang tahu. Sekarang ini mereka live berbohong. Buat live. Malam ini jangan lupa pakat duduk di depan skrin belaka, tunggu saya akan berbohong pada pukul 9 malam. Tak sampai begitu semua. Nak tak malu pun berbohong. Bila keluar je daripada mulut, dusta. Bila keluar je daripada mulut, berbohong. Na'udzubillah. Kita minta Allah jauhkan kita daripada tersalah, daripada apa yang telah ditinggalkan kepada kita, sebagai uswatun hasanah. Apa yang nak Nabi kata ni, butammima makarimal akhlak. Aku ini diutus Nabi yang akan menjadikan kamu akhlak yang sangat sempurna. Wallahu a'lam Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama banyak. Alhamdulillah, kita selawat sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak. Minta maaf dia Tuan Guru duduk atas kejap. Allahu akbar. Izin Ustaz Ya, baik. Saya memohon kemaafan atas percakapan yang terlebih terkurang di hadapan para habaib, para masyayikh, para asatizah, para tuan-tuan Said. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kepada pengurusi.